أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9. Kita baca lagi di tempat yang sama, baru yang keempat daripada atas. Surat 9 baru keempat daripada atas. Kemudian insya-Allah boleh kita pergi balik kepada hak di whiteboard kita tu. Jadi minggu lepas kita baca Faridatul Faraid saja. Pekoh kita tak baca. Kemudian kita sepenuhnya minggu lepas menggunakan whiteboard. Jadi sebut minggu lepasnya, minggu ni hanya ulang balik hak dalam whiteboard, tak tulis dah. Jadi gitulah. Atas permintaan saya tulis semula. Tapi sebelum tu kita baca dulu hak dalam kitab kitanya, hak akidah Mu'tazilah Qadariyah. Tengok kita baca dahulu di muka surat 9 baik keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada ini, setengah daripada orang yang i'tiqad bahawa sesuatu yang memberi berkah dengan kuah, dengan kekuatan yang dijadikan dia akan kuah oleh Allah padanya pada sesuatu. Orang yang i'tiqad bahawasanya, i'tiqad ni hak bercakap, berkata tu, itu hanyalah sandar kepada asbab zahir. Bahawasanya hamba ni malaikat, jin dan manusia. Hamba ni malaikat, jin dan manusia memberi bekas. Mana memberi bekas ni? Beri bekas lah, kita faham lah beri bekas ni tau. Pada perbuatannya. Jadi hamba memberi bekas sendiri pada perbuatan hamba. Memberi bekas ni dengan kudrah. Kudrah ni kuasa, tenaga, energi lah kita kata. Dengan kudrah. Sebab kita pun ada kudrah. Dia panggil kudrah hadisah. Kudrah yang baharu, yang Tuhan letak di tubuh kita. Zahirnya mari daripada makan minum lah zahirnya. Tapi bukan makan minum yang menghasilkan kudrah di tubuh kita. Allah lah yang menjadikan kudrah di tubuh kita. Dengan kudrah yang dijadikan dia akan kudrah oleh Allah Ta'ala padanya pada hamba. Jadi hamba memberi bekas, bukan Allah yang memberi bekas. Ini malaikat, jin dan manusia lah yang memberi bekas pada perbuatannya, pada perbuatan hamba. Hamba beri bekas dengan kudrah, dengan kudrah, dengan kuasa ataupun sebut tenaga tau. Dengan tenaga yang dijadikan dia akan tenaga oleh Allah padanya pada hamba. Hamba beri bekas, bukan Allah yang bekas, tetapi dengan kudrah yang Tuhan jadikan pada hamba. Ini akidah Mu'tazilah Qadariyah yang khilaf ulama tauhid. Akidah Qadariyah ni macam mana kedudukan dia? Satu pandangan mengatakan kafir pegangan ni, kekal neraka selama-lamanya. Sebab apa? Sebab mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kerana
Yang memberi bekah pada perbuatan hamba bukan Allah, hamba sendiri. Ini satu pandangan. Satu pandangan, ini pandangan yang muktamad. Walaupun hamba memberi bekah dengan sendiri, tetapi dengan kudrah yang Allah bubuh. Jadi kudrah tu mari mana? Mari Allah yang bubuh di hamba. Kalau Allah tak bubuh kudrah tu di hamba, hamba tak boleh buat apa pun. Jadi apabila Allah letak kudrah di hamba, dengan kudrah yang Allah letak itulah yang memberi bekah. Jadi oleh kerana ada kait dengan Allah sedikit di situ, pandangan muktamad tak letak kafir qadariyah ni, tapi akidah yang fasik lagi mubtadi'. Jangan lupa lagi tak faridah kita. Akidah yang dosa besar, akidah yang bid'ah, akidah yang sesat. Walaupun tak hukum kafir sekalipun, tapi akidah yang dosa besar. Ni dia bab dosa. Kita maklumlah dosa besar banyak, tapi dalam kitab Minhajul Abidin dia ada dosa-dosa furung agama, cabang agama. Dia letak satu level, satu darajah. Dosa furung agama, dosa tinggal semayang, dosa tinggal puasa, dosa berjudi, dosa minum arak, dosa berzina, dosa riak, dosa ujub, takabur, hasad. Selevel ada ni. Lepas tu naik tinggi laginya, hak dosa bid'ah i'tiqadiyah. Ini qadariyah. Hak atas sekali dosanya kafir. Tu atas sekali. Hak dosa atas sekali adalah kafir. Kemudian hak di bawah kafir ni akidah qadariyah, akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang bid'ah. Bawah laginya dosa besar furung agama. Hak tadi itu i'tiqad yang bid'ah dipanggil dosa pada pegangan, dosa pada usuluddin. Hak kata dosa pada furung uddin, cabang-cabang agama. Sembahyang furung uddin, cabang agama. Puasa furung uddin, cabang agama. Tinggal sembahyang, dosa besar furung agama. Tinggal puasa, dosa besar furung agama. Duduk bawah ni. Bukan awak ingat dosa besar furung agama kena faham molek. Tinggal sembahyang, tinggal puasa ni, berjudi, minum arak, berzina ni kena faham molek lah. Dosa-dosa yang besar, tapi itu dosa furung agama. Hak lebih tinggi laginya dosa bid'ah i'tiqadiyah, pegangan. Ni paling besar, tinggi daripada dosa furung agama. Hak paling besar sekalinya dosa kafir. Tu. Jadi hak kafir, kemudian dosa pegangan yang bid'ah. Hak kata qadariyah ni, hak bawah tu dosa besar furung agama. Jadi dosa besar pegangan qadariyah ni, hak tak hukum kafir ni atas pandangan muktamad, lebih besar daripada dosa besar tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, berzina. Besar dosa akidah lagi. Tapi besar dosa tu pada satu pandangan, dosa besar tu pada satu pandangan. Satu pandangan kafir terus dah. Ni kata kena, walaupun ulang balik pun tak apalah. Dosa besar yang khilaf pada kafir. Tadi orang salah faham, kalau gitu kecil, dosa besar tinggal semayang. Kecil mana dosa besar? Tapi dosa besar ni, dosa besar tinggal semayang, dosa besar tinggal puasa. Mana besar dosa? Besar dosa tinggal semayang lagi daripada tinggal puasa. Tapi tinggal puasa tak apa. Jangan pergi buat belik gitu. Itu dosa-dosa besar belaka tu. Dosa besar berjudi, dosa besar berzina. Mana besar? Berzina lagi besar. Tapi berjudi dosa besar, tapi berzina lagi besar. Hak ni hak sama-sama furung agama dah ni. Tinggal semayang, tinggal puasa, dosa besar belaka dua-dua tu.
Itu rukun Islam tu. Tapi mana besar antara dua ni? Besar dosa besar tinggal semayang lagi. Itu tiang agama. Tu tiang agama. Tapi hak atas lagi ni, hak dosa pegangan yang bid'ah qadariyah. Kita ada kena molek qadariyah tu. Jabariyah pun sama juga. Pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Pegangan yang dosa besar. Tapi besar dosa besar qadariyah lagi daripada jabariyah. Tapi sama-sama akidah yang dosa besar, sama-sama akidah yang bid'ah. Jadi qadariyah ni hamba ni malaikat, jin dan manusia memberi bekah, hamba beri bekah, bukan Allah beri bekah. Tetapi walaupun hamba memberi bekah dengan kudrah yang Allah sendiri bubuh di hamba. Dengan sabit orang kata, dengan sabit, dengan kerana Tuhan letak dah kudrah di hamba, maka kudrah yang terletak ni lah yang memberi bekah pula. Ni Mu'tazilah Qadariyah. Sebab kisakut dengan kudrah ni mari daripada Allah tu pandangan muktamad. Mu'tazilah Qadariyah tak letak hukum kafir. Letak hukum fasik lagi mubtadi', akidah yang dosa besar. Tapi sudah lucu keesaan pada perbuatan. Sudah lucu rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Tak sekalian dalahnya. Sebab apa? Sebab perbuatan Allah hanya letak kudrah di hamba. Beres, habis dah perbuatan Allah. Tak ada dah perbuatan Allah. Jadi qada qadar Allah ni hanya letak kudrah di hamba. Lepas tu tak ada dah qada qadar. Pergi kat tu. Ni Mu'tazilah Qadariyah ni jauh lari sebenarnya. Tapi kadang-kadang huraian-huraian banyak juga sekarang ni yang bawa huraian Mu'tazilah Qadariyah. Dan saya pernah sebut ada satu buku tajuknya Qada dan Qadar, ditulis oleh seorang doktor tapi bukan bidang usuluddin, bukan bidang ilmu tauhid. Dia datangkan akidah Qadariyah tu dikatakan ahli sunnah. Dia tak kata Qadariyah, dia kata ahli sunnah. Apa ahli sunnahnya? Hamba memberi bekah dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Itu dia ahli sunnah wal jamaah. Buku tu ada di pasaran. Tajuk buku Qada dan Qadar. Lepas tu di dalam tu ada tajuk kecil-kecil, ada nama buku Qada dan Qadar. Di dalam buku tu dia adalah tajuk. Di atas satu tajuknya, hamba memberi bekah dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Itu dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau itu Qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah. Kemudian kita bicara dahulu, jangan lupalah. Sekarang kita bicara hamba berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Kemudian makhluk Allah yang lain, pisau, api, hak lain lagi banyak. Hak lagi banyak lain ni. Hak peseng macam Mu'tazilah Qadariyah, tapi bukan Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah hanya berkait dengan hamba memberi bekah dengan kudrah yang Allah letak di hamba. Adapun selain daripada hamba Allah, malaikat, jin dan manusia, makhluk Allah yang lain, pisau, api, tu contoh kita. Lepas tu pergilah mana-mana pun, nasi ke, air ke, obat ke, beri ke lain-lain pun sama je. Jadi pisau, api, satu pegangan yang terpesongnya Tuhan letak kuah di pisau, Tuhan letak kuah di api. Hamba ni Tuhan letak kudrah. Pisau, api, Tuhan letak kuah. Ada kuah. Tulis dalam minggu lepas ni kuah. Qaf, waw, ta marbutah. Kuah. Bukan kuah. Kuah nantilah balik lagi. Kuah halia lah balik lagi. Ni bukan kuah halia kunyit ni. Ni kuah ni apa?
kekuatan. Jadi kalau pisau kita panggil kuwah, kekuatan tajam. Kalau api, kuwah hararah, kekuatan panas. Itu kuwah. Jadi tajam di pisau, Allah yang letak. Panas di api, Allah yang letak. Sampai masa tajam tu memutuskan sini bukan Allah dah. Sampai masa api, kepanasan yang Tuhan letak di api itu yang menghanguskan sendiri, bukan perbuatan Allah. Ini samalah pegangan yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Tapi puak ni bukan nama qadariyah. Tulis dah minggu lepasnya tabaiyin. Puak hak jenis berpegang secara tabiah semula jadi. Tapi kita nak berbicara dah hak kuah ni. Kita nak bicara hak kudrah. Tapi cara peseng dekat-dekat dah. Hamba Tuhan letak kudrah. Kudrah tu bekas. Pisau Tuhan letak tajam. Tajam tu bekas. Dia gitu. Jadi kalau kira tu dekat-dekat tu. Tapi pahaman tu puak lain-lain. Dia sebut kata Mu'tazilah puak yang tergelincir. Puak tergelincir. Sebut tergelincir ni bunyi lembut tau. Puak sesak lah, senang tau. Tergelincir ni pada tergelincir, bukan tergelincir licin air atas mozaik ni. Tapi bahasa Islam sebut tergelincir, hak i'tizal, hak tergelincir. Mana hak sesak. Jadi puak sesak ni dia ada grup-grup masing-masing. Sebagai contoh, ajaran sesat. Ajaran sesat. Itu nama apa? Nama besar. Ajaran sesat ni tak sama pula. Oh ni peseng ni, hak ni peseng ni, hak ni peseng ni. Oh ni ada nama dia, hak ni ada nama dia, oh ni ada nama dia. Puak-puak sesat ni, antara puak dengan puak ni tak ada kaitan pun. Puak masing-masing. Negeri masing-masing. Masa pun masa yang tak sama. Puak ni timbul lama dah, puak ni timbul baru. Tapi nama besarnya ajaran sesat. Jadi nama besarnya Mu'tazilah. Dalam kitab, dalam Qamus Marbawi mengatakan ada 20. Dia ni 20 apa? Kumpulan. Mu'tazilah ni hak kumpulan-kumpulan ni ada 20. Ada dalam Qamus Marbawi. Saya mengatakan lebih banyak lagi daripada 20 tu hak pahaman-pahaman yang terpesong. Dia bilang akidah yang terpesong, akidah yang sesat. Jadi hak kudrah akidah sesat lain, hak kuwah ketajaman di pisau, kepanasan di api itu kumpulan lain, pahaman lain, akidah lain. Hak ni kadang-kadang ni hak kadang-kadang timbul dengan izin Allah, dengan izin Allah. Kita ni dengan izin Allah, biiznillah, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Kita dengan izin Allah ni biqadaillah wa qadarih, biiradatillah wa qudratih. Tu kita dengan izin Allah. Illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah, dengan makna dengan qada dan qadar Allah, dengan makna dengan ketentuan iradah dan perbuatan kudrah Allah. Itu dengan izin Allah. Tetapi ada orang yang tulis, dia kata dengan izin ni ada satu makna, tapi dia sebut dalam bahasa orang putih. Disebut dalam bahasa orang putih. Izin dengan bahasa orang putih ni sebagaimana yang kita dah cakap, anak kita buat dengan izin kita, tapi kita tak buat. Kita hanya mengizinkan, kita hanya membenarkan. Jadi disebut izin tu diikut bahasa orang putih. Kenapa dia? Tak apalah, tak sekolah orang putih, sekolah orang Arab lah ke kita ni, tak apa. Dah. Faham ni? Dengan izin. Sekarang ni orang tu buat satu pekerjaan dengan izin. Apa dia? Yang mengizinkan buat ke tak? Tak buat. Ada ni. Ibu bapa buat ke tak? Tak buat. Tapi anak buat dengan izin ibu bapa. Apa dia ni? Dia ada satu perkataan lain pula izin ni. Makna
Yang mengizinkan tak buat, tapi yang buat tu dengan keizinan dia. Adapun kita illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah ni, qada Allah lah. Tiba-tiba dengan izin Allah, Allah mengizinkan pisau tu memutuskan dengan tajam yang Allah bubuh dah di pisau. Allah mengizinkan api menghanguskan sendiri dengan panah yang Allah bubuh di api. Tapi adakah Allah yang memutuskan? Tidak, Allah mengizinkan. Tapi kalau Allah tidak letak tajam di pisau, pisau tak boleh buat apa. Kalau Allah letak tajam di pisau pun Allah tidak izinkan, Allah sekat, pisau tak boleh memutuskan juga. Tapi setelah Allah letak tajam di pisau, Allah izinkan, Allah biarkan, Allah tidak sekat. Pisau tu pun memutuskan dengan izin Allah, tapi bukan Allah yang buat. Ini disebut izin dengan bahasa orang putih. Dan memang kita kalau cakap dengan izin, memang kita tak buat. Ke macam mana? Kita sebut kata dia buat tu dengan izin saya, kita buat tau? Memang kita tak buat. Dia mari tu dengan izin saya. Mana apa? Saya yang membenarkan, saya tidak menyekat, saya tidak menghalang, saya yang mengizinkan. Kalau saya tak izin, dia tak berani juga. Tak ni kau nak buat apa-apa, tapi dia buat kerana saya izinkan, saya benarkan, saya tidak sekat, saya tidak halang. Kita dengan izin Allah bukan masuk begitu. Dengan izin Allah, dengan Allah belaka. Ni kata kena ayat nak guna ni pun kena beralus juga. Biiznillah, biqadaillah wa qadarih, dengan qada-qadar lah. Jadi bercanggahlah dengan bahasa kita. Bahasa kita dengan izin, kita tak buat, tapi kita tak sekat, kita tak halang. Jadi ada orang berfahaman dengan izin Allah ni dengan bahawa Allah mengizinkan, Allah membenarkan seseorang hamba memberi bekah dengan kudrah yang Allah letak dah di hamba. Tapi ketika berhasilnya memberi bekah, adakah Allah buat? Allah tidak buat. Tetapi walaupun hamba buat sendiri, tapi dengan kudrah, tenaga yang Allah letak di hamba. Ada tenaga di hamba pun, kalau Allah halang sekat, hamba tak boleh buat apa pun. Jadi Allah letak dah kudrah di hamba, lepas tu Allah benarkan, Allah tidak sekat, Allah tidak halang, maka hamba tu memberi bekah dengan izin Allah. Saya mula-mula jumpa hok peseng gining ni, cerita bab obat. Orang berkenaan lah, orang belajar lah. Jadi alhamdulillah, semenjak makan obat tu dia kata dengan izin Allah jadi sembuh penyakit. Mana bagi kita cakap comel. Sebab apa? Sebab disandar kepada Allah. Tapi kalau dia cakap Allah obat tu patut pun maha power, memang kelah lah, kelah. Standard obat mahal ni, doktor pakar tu. Bukan doktor hok biasa ni, doktor atas tu, doktor pakar. Obat pula, obat Amerika. Patut pun power sungguh. Cocok sejarah, telang ni sebut TP tu kau Allah segala lalu. Dia cakap gitu. Kita pun tak kata apa, itu cakap asbab. Jangan duk tomah pegangan orang pula. Mung ni apa ni? Tak ada Tuhan langsung ni. Jangan gitu. Pegangan tetap dah. Tapi apa kata? Cakap tak berlapi. Pegangan tetap dah. Tuhan belaka. Jangan kita duk tomah dia pula. Kita tak sedar cakapan harian kita gitu lah. Dengan ni, alhamdulillah dengan izin Allah tu jarang-jarang. Kau kan? Jarang-jarang je. Buat apa-apa pun ning. Tengok tak ada pun. Alhamdulillah dengan izin Allah. Tak ada Buat kerja apa pun, kita tengok cakapan gua ni. Lepas buat kerja tu cakapan gua ni.
Warna siap dah, ngemah siap dah, tengok siapa buat kerja. Tak ada dah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ni kemah tu siap dah, alhamdulillah. Tak dah. Tengok siapa sui rumah ni, rumah kemah sama, tengok orang lah pula. Kalau tak ada boleh seminggu gak hurah hari rumah tu. Tak ada dia hurah hari lalu dah, mana apa aku calana dah. Ada hak ni seorang rumah tu comel. Tak ada dengan izin-izin Allahnya. Itu cakap biasa je. Tapi nak ceritanya dia cakap comel dah dengan izin Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah, semenjak makan ubat tu jadi penyakit dia sembuh, hilang penyakit dia. Okeylah, tak ada apa-apa. Dia pergi tambah pula. Nak cerita panda apa kali ni berkali. Nak cerita panda dia pergi tambah. Allah mengizinkan obat tu menyembuhkan. Dia pergi tambah. Dan mana apa Allah mengizinkan obat menyembuh ni? Lah Allah jadi dah kan dia obat tu kandungan kan. Jadi Allah mengizinkan kandungan itulah yang menyembuhkan penyakit saya. Jadi sekarang ni Allah yang menyembuhkan ke ataupun obat yang menyembuhkan? Memanglah obat tapi dengan izin Allah. Tapi ialah Allah menyembuh ke obat menyembuh? Obat tapi dengan izin Allah. Dia nak sama dengan Allah lagi lah. Ialah kata Allah menyembuh ke obat? Memang obat tapi dengan izin Allah. Dia rasa macam betul lagi lah sebab ada Allah situ. Tapi bukan Allah yang menyembuhkan. Obat tapi dengan izin Allah. Sebab Allah sudah jadikan kandungan tu lah di obat. Macam kandungan vaksin sekarang ni lah. Ke vaksin tu air masuk je? Vaksin tu cocok air masuk ke? Kau tidak tahu kan apa mahal-mahal. Adalah kandungan dia. Ada ni. Jadi kandungan tu dia akan menjadikan apa ni? Antibody ke apa gitu kan. Bila ada antibody maka COVID bergiam kan. Tapi kandungan yang ada di vaksin itu memanglah Allah jadikan. Tapi jadi antibody ke apa ke tu Allah yang buat, bukan kandungan tu yang buat. Adalah antibody di tubuh seseorang yang dicocok dengan vaksin itu. Kemudian sampai masa antibody boleh mempertahankan daripada virus COVID. Bukan antibody itu yang menegah, Allah lah. Tapi kita cakap dah di vaksin tu ada kandungan. Memang Allah jadikan. Kemudian bila cocok terhasilnya antibody. Memang Allah jadikan. Antibody tu Allah jadikan. Bukan kandungan tu yang jadikan. Apabila ada antibody tu maka tak kenalah virus COVID nya. Tak kena virus COVID tu Allah yang jadikan, tak kena. Bukan kata antibody tu ke apa ke yang bekas. Jadi apabila sebut kata Allah ke obat tapi dengan izin Allah, tapi bukan Allah lah kata. Salah akidah tu. Mana cakap tu kehebat dah lah orang ni. Orang ni. Kena setok. Salah pegangan tu kata. Dia kadang-kadang orang angin ni kena angin kau. Angin berlawan dengan angin jadi taufan. Dah. Angin berlawan dengan angin jadi taufan. Dah, angin berlawan dengan angin. Yelah kadang-kadang orang sombong ni pun kita kena hadap dengan sombong juga. Orang jenis sombong ni dia jadi cerita tu dengan pandai dia. Betul lah bukan Allah tapi sabit Allah juga. Allah izinkan. Kalau Allah sekat, Allah halang, tak jadi apa juga obat tu. Tapi bukan Allah yang buat. Itu akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun fasik lagi mau bertadih. Tapi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu bab kuat. Itu bab kuat. Kita pergi kepada bab qudrah. Qudrah di hamba. Qudrah di hamba. Cuma waibuk tu jadi nampak terhad dia pun.
pandai tu dok. Tak mungkin. Oh, jenis tulis ni kena panggil cikgu lah. Cikgu kena tulis. Mana setakat tulis, lepas tu barulah cerita balik, baru boleh tanda. Tapi ni minggu lepas saya tulis dah ni sebahagian ni. Jadi sekarang ni kita nak bicara hak berkaitan dengan dipanggil perbuatan ikhtiariyah. Biar di merah sikit. Satu lagi dipanggil perbuatan ittirariyah. Ikhtiariyah ni perbuatan yang pada zahirnya pilihan. Ikhtiariyah ni perbuatan yang bangsa pilihan. Kemudian ittirariyah ni berlaku jarang-jarang. Ini perbuatan yang terjatuh, tersepak, terlatah. Ada tak pilihan? Tidak ada. Dipanggil ittirariyah. Tapi ini jarang-jarang lah. Ittirariyah ni jarang-jarang. Yang banyak perbuatan kita ada dipanggil perbuatan ikhtiariyah. Perbuatan ni perbuatan. Bergerak diam ni perbuatan. Tapi bergerak diam ni hak kebanyakannya adalah datang daripada pilihan. Ni pada zahir. Datang daripada pilihan. Satu lagi ittirariyah ni tidak ada. Tidak ada. Tersepak, adakah kita memilih? Tidak. Terjatuh, berjalan, kita memilih. Pada ni tersepak, tu kita tidak memilih. Kalau kita kata naik pokok, kita memilih serta kita naik pokok, buat. Jatuh pokok, terjatuh, bukan kita memilih. Dia panggil ittirar. Ittirariyah dia panggil. Ittirar. Hujan. Kita bercakap dengan pilihan kita. Ayat kita susun. Adapun terlatah, kita memilih. Tak. Kita tidak memilih. Itu panggil ittirariyah. Ittirariyah ni contoh orang OKU. Hak jenis kepalanya bergerak tu. Adakah kepala bergerak tu OKU ni memilih? Tidak. Kalau kita memanglah kita yang memilih nak bergerak ke nak diam ke kepala, kita memilih. Adapun hak jenis OKU tu kepala dia bergerak tetapi bukan pilihan dia. Dia panggil ittirariyah. Jadi perbuatan ittirariyah ni, hak ni tak ada khilaf. Ahli sunnah wal jamaah ke, qadariyah ke, jabariyah ke, hak Tuhan, tak ada kaitan dengan hamba. Tu sama. Tak ada khilaf antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah, qadariyah pun memang hak Tuhan. Sebab tidak ada pilihan ketika tersepak, terjatuh, terlatah. Tidak ada pilihan. Mana pun hak ni 100% daripada Allah. Tidak disandarkan kepada pilihan hamba. Bila tidak disandarkan kepada pilihan hamba, maka hamba tidak diambil salah. Hamba tidak diambil salah. Ada ni. Tersepak, pecah kaki. Tak ada dosa apa. Bukan boleh pahala bila kita sabar, kita reda. Adapun kalau kita ngamuk, kita gerang, kita sepak barang, kaki kita pun pecah, luka. Haram kerana kita mencederakan diri kita dengan pilihan kita. Ada ni. Sama-sama pecah belaka kaki, sama-sama cedera belaka kaki. Tapi tersepak ittirar. Menyepak ikhtiariyah dipanggil. Ikhtiariyah bila ada pilihan maka ada hukum. Kalau kata bercakap itu pilihan, ada hukum. Kalau terlatah, dia terlatah pula bukan macam sangatlah tu. Dia terlatah tu.
Hak comel sangat. Hak disebut tu kalau ikhtiariyah dia tak sebut, dia malu juga nak sebut. Kalau hak ikhtiariyah lah, hak memilih, dia malu juga nak sebut. Tapi dah ittirariyah dia pun sebut lah. Syarat ambil salah? Tidak. Bahkan kalau berlaku dalam sembahyang sekalipun, batal tak sembahyang dia? Tak batal. Hak batalnya bercakap di dalam sembahyang. Sebab apa batal? Ada hukum di situ. Apa ada hukum? Sebab ikhtiar memilih. Hati memilih untuk berkata-kata di dalam sembahyang. Batal? Tapi kalau terlatah, adakah kita mengikhtiar memilih? Tidak, ittirar. Maka tak batal. Kepala anggota besar, kita gerak kepala di dalam sembahyang 3 kali turut-turut dengan anggota besar dalam mazhab Syafi'i kita, batal sembahyang sebab ikhtiar pilihan kita. Hak OKU tadi, daripada takbir sampai ke salam, kepala dia bergerak sepanjang masa. Tak ada. Syarat tidak ambil salah sebab ittirariyah dia panggil. Kita hak memilih ni, kita gerak kepala, kepala anggota besar 3 kali batal. Pada ni atau ittirariyah ni dia sepakat ahli sunnah, qadariyah ke jabariyah ke, tidak disandarkan kepada hamba 100% daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disandarkan kepada hamba. Ada ni. Ini hak jarang berlaku lah. Hak banyak berlaku adalah perbuatan ikhtiari dia panggil. Jadi perbuatan ikhtiari ni apabila hati memilih, maka kita pun berusaha. Jadi hak qadariyahnya, disebut qadariyah dulu. Hak qadariyahnya ikhtiar usaha hamba. Ikhtiar usaha hamba zahir dan batin memberi berkah. Zahir dan batin. Pada zahirnya perbuatan hamba, pada hakiki pun perbuatan hamba. Hamba sendiri memberi berkah dengan kudrah yang Allah letak di hamba. Ini qadariyah. Zahir dan batin. Adapun jabariyah tidak ada. Hamba tidak ada pilihan, hamba tidak ada perbuatan pada zahir dan pada batin. Tak ada langsung. Ini hak jabariyah, tak ada langsung. Hak qadariyah ni hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir dan pada batin. Hak zahir pun hak hamba, hakiki batin pun hak hamba. Jabariyah tak ada langsung. Itu usaha, zahir pun tak ada, batin pun tak ada. Boleh? Kenapa kita sebut di sini zahir dan batin? Kena bahagi dua. Sebab ayat ada menyebut segala-galanya daripada Allah. Ayat ada menyebut perbuatan tu perbuatan datang daripada seseorang hamba. Ada 2 ayat. Jadi situ letak zahir dan batin. Ialah kita tak mugilah pada banyak-banyak ayat tu. Kita hanya ambil alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ni Rabb, Allah ni Tuhan, maka kesemuanya ada datang daripada Allah sebagai Rabb. Itu pada batin hakiki. Pada zahirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikah ni kami yang sembah, kami. Jadi pada zahirnya Allah Ta'ala menyandarkan sembah dan minta pertolongan itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menyandar diri menyembah, diri minta pertolongan kepada kami, hamba yang buat. Maka pada zahirnya hamba ada pilihan dan perbuatan menyembah dan minta pertolongan. Tapi pada batin hakikinya alhamdulillahirabbil alamin. Hak Allah Ta'ala belaka. Lepas tu bahagi 2. Ada ni. Tapi hak qadariyah ni zahir batin hak hamba, tak ada hak Tuhan. Jabariyah ni tak ada hak hamba langsung zahir batin, hak Tuhan belaka.
Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah suratul Fatihah, akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Taala menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Rabb, Allah buat belaka, maka pada hakikinya perbuatan itu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba. Tapi apabila ayat menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Fatihah, surah Fatihah menyandar perbuatan pada hamba. Pada zahirnya Ahlussunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Pada ni. Ni hak Ahlussunnah. Jadi sekarang ni Qadariyah, zahir hamba, itu usaha. Hakiki pun hamba juga. Jabariyah pula tak ada langsung hamba. Hak zahir pun tak ada, hakiki pun tak ada. Jadi kalaulah Qadariyah, zahir batin hak hamba, zahir hak hamba, okeylah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu hak batin hamba juga. Mana alhamdulillahi rabbil alamin? Tu salah tu. Kemudian pula Jabariyah, pada zahirnya, pada zahir hamba tidak ada apa-apa pun. Hamba tidak ada apa-apa. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu apa mana? Pada hakikinya, pada batin hamba tidak ada apa-apa. Betul lah, sebab alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita Ahlussunnah ni bukan ambil sebahagian ayat, kita ambil kedua-dua ayat. Ayat yang kata alhamdulillahirabbil alamin, Ahlussunnah wal Jamaah berpegang pada hakiki batinnya itu usaha hamba tu tetap hak Allah Taala. Tetapi oleh kerana Quran menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi pada zahir Ahlussunnah berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha pada zahir je, tidak pada batin. Batin hakikinya itu usaha itulah qada dan qadar Allah. Ini kalau kita nak kepada ayat Al-Quran, hak Tuhan belaka banyak ayat, hak Tuhan sandar pada hamba banyak ayat. Tapi kita ambil suratul Fatihah je. Ambil suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Rabb, Allah Tuhan, hak dia belaka. Mana hakikinya itu usaha hamba, hak Allah Ta'ala juga. Beri berkah ni tetap dah hak Allah Ta'ala. Diri itu usaha pun hak Allah Ta'ala pada hakiki batin. Lepas tu nak letak mana pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menyandarkan kepada kami tu. Kita pun berpegang pada zahir, itu usaha adalah milik hamba. Begitu. Okey je. Lebat hujan, siang duduk tanah. Lepas tu timbulnya Ahlussunnah ni zahir Jabariyah, batin zahir Qadariyah, batin Jabariyah. Tapi bukan Ahlussunnah ni macam kan, tidak, hanya pada zahir saja. Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Ahlussunnah pun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi Qadar ni pilihan dan perbuatan hamba zahir dan batin. Mana hakiki pun tak ada hak Tuhan. Jadi hanya Ahlussunnah ni sama pada zahir sahaja dengan Qadariyah. Tapi bukan sama dengan Qadariyah. Sebab Qadariyah zahir batin. Perbuat pilihan dan perbuatan hamba bukan hak Allah Ta'ala. Hamba dan hamba pun dengan kudrah yang Allah letak di hamba. Jabariyah pula dia tolak hak zahir. Hak zahirnya pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tolak hak zahir. Zahir batin tak ada hak hamba. Tu Jabariyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah berpegang
hamba ada ikhtiar dan usaha pada zahir, tapi hakikinya itu usaha hamba tetap qada dan qada Allah. Hak bekas ni tetap dah perbuatan Allah, kita ahli sunnah. Dia sekarang ni dia masalah sekarang timbulnya tidak bekas, betul dah ahli sunnah wal jemaah. Kalau qadariyah ikhtiar usaha hamba yang Tuhan letak kudrah yang berbekas sendiri. Kita ahli sunnah memang tidak bekas, tetapi bukan tak bekas pada ikhtiar usaha saja. Berhasil tu bukan diri itu usaha pun, hakiki batinnya qada dan qadar Allah. Sebab itulah dia nak bicara bab ikhtiar usaha, biarlah duduk sini molek sungguh. Yang pertama, keesaan pada perbuatan, maknanya berlakunya ikhtiar di hati hamba, Allah buat. Berlakunya usaha gerak di yang hamba, Allah buat. Kan lepas kita bagi dah, kan dalam hati kita ada khatir, lintasan, ada hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni hati sudah berbincang-bincang, dia ada hamun, dia ada azmu dalam hati, azam bulat untuk melakukan. Khawatir, lintasan tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dah. Sama telah pilihan hati kita perbuatan Allah, hakikinya, batinnya perbuatan Allah. Tapi kenapa ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Lepas tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, letak di mana pula ayat tu? Tapi ayat tu jadi macam macam berlawan. Macam berlawan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Kita bicara sok mudah. Yang pertama, Allah sebagai Rabb, Tuhan. Yang kedua, Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Kena mati molek Allah sebagai Rabb tu. Sebab apa? Sebab soalan pertama alam barzah, mar rabbuk, siapa Rabb kamu? Siapa Tuhan kamu? Rabb ni apa? Rabb yang mengatur, yang menyusun, yang mentadbir, yang segala-galanya. Siapa Rabb? Keesaan pada perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mensyirikkan Allah pada perbuatan, macam nak jawab Allahu Rabbi, dia jawab macam mana? Persoalan barzah, mar rabbuk, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi boleh jawab jikalau kita berpegang Allah sebagai Rabb. Apa asas Allah sebagai Rabb? Keesaan pada perbuatan yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ni wa qalu rabbunallah, amin. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Surah apa ya? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun tu. Surah apa? Innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang berkata rabbunallah, Allah Rabb kami, Allah Tuhan kami, summastaqamu, kemudian istiqamah atas taat zahir dan batin. Barulah summastaqamu, kemudian istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Barulah fala khaufun alaihim, tak ada ketakutan dah lah. Wala hum yahzanun, tidak ada duka cita dah lah. Tetapi siapa ni? Rabbunallah summastaqamu. Innal ladzina qalu rabbunallah, Rabb ni Tuhan kami Allah. Barulah summastaqamu, kemudian istiqamah atas taat zahir, atas taat batin. Tapi dimulai dengan rabbunallah, Allah Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Kemudian ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami pula jadi macam berlawan. Tak. Alhamdulillah rabbil alamin, hak ni hak pada hakiki batin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini hak zahir. Ini kita ahli sunnah wal jemaah.
Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir saja. Pada batin hakikinya sama macam Jabariyah. Tapi Jabariyah ni salahnya kat mana? Sebab zahir pun Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada. Salahlah situnya. Mana? Kemudian tadi kita sebut itirariyah mutlak hak Allah Ta'ala. Tak ada, hamba tak ada. Tidak disandarkan kepada hamba. Tidak disandarkan kepada hamba. Hak itirariyah. Mana kalau kita kata kok 100% lah. Kalau kita kata dah. Hak Allah Ta'ala tak ada disandar pada hamba. Hak itirariyah tadi lah. Hak tersepak, terjatuh, terlatah. Itu 1% daripada Allah. Tidak disandarkan kepada ikhtiar dan usaha hamba. Lepas tu, hak ikhtiariyah ni pula. Hak Allah Ta'ala berapa peratus? Hak hamba berapa peratus? Hak itirariyah. Hak itirariyah. Tidak ada hamba. Tidak ada, tidak ada. Hak Tuhan belaka tak ada hamba. Hamba tidak ada pilihan di situ. Tersepak, terjatuh, terlatah, hamba tidak ada. 100% daripada Allah. Ittirar. Boleh? Ittirar ni mana? Nak sebut apa ittirar ni? Hak ter tu nah. Kemudian hak kebanyakan perbuatan kita adalah ikhtiariyah. Bangsa pilihan hati. Jadi hak ikhtiariyah hak Tuhan belaka, ikhtiariyah hak Tuhan banyak mana, hak hamba banyak mana. Ni soalan ni tak boleh jawab pun. Bukan masalah pegangan, masalah erti nak cerita. Erti nak cerita. Jadi kalaulah kata hak ni memanglah tidak ada khilaf antara ahli sunnah qadariyah dengan jabariyah, memang tidak disandarkan pada hamba. Ikhtiariyah ni ahli sunnah sandar pada hamba pada zahir, tapi pada batin hakikinya tetap hak qada pada Allah Subhanahu wa taala, hanya sandar pada zahir saja. Tapi kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pada zahir sahaja. Jadi macam mana dengan ikhtiariyah ni? Tuhan ni banyak mana? Ikhtiariyah ni pada hakikinya sama je dengan hak itirariyah. 100% hak Allah Ta'ala belaka, keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan makna semua perbuatan Allah, sama ada itirariyah ataupun ikhtiariyah. Semuanya qada qadar Allah, sama ada itirariyah ataupun ikhtiariyah, sama je. Mana kalau hakikinya ikhtiariyah ni hakikinya adalah ittirar belaka, hak Tuhan belaka, sama saja dengan ittirar. Cuma bezanya walaupun hak Tuhan belaka pada hakiki batin, tapi kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap ittirariyah, hak Tuhan belaka, sama je. Jadi suara kau kuat. Sebab apa? Dah suara hujang kuat. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Jangan lucu hak asal. Hak asalnya keesaan pada perbuatan hak Tuhan belaka. Hak asalnya sekalian qada dan qadar. Berarti pilihan kita pun keesaan Allah pada perbuatan Allah buat. Berarti pilihan kita pun qada qadar Allah belaka. Jadi hakikinya ikhtiariyah ke ittirariyah ke, hak Tuhan belaka. Tu kata kita ahli sunnah berpegang ada itu usaha hanya sementara majazi sahaja. Jadi pada hakikinya semuanya adalah ittirar, hak Tuhan belaka. Tu pada hakiki. Sebenarnya begitu.
Tetapi kalau hakiki yang Tuhan belaka, kenapa ayat Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan pada hamba? Dia tu tanyalah kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minggu terakhir sebelum masuk Ramadan ni hujan. Minggu depan Ramadan dah kitanya. Kita surah Iman ni insya-Allah lah. Surah Iman insya-Allah kita boleh jumpa 5 kali Ramadan. Insya-Allah kita boleh jumpa 5 kali Ramadan. 5 kali Ramadan kali 70. 5 kali Qul Duha hari Selasa bulan Ramadan kali 70 kali ganda. Kan Ramadan kan? Lepas habis Ramadan yang hari dah lah sebab banyak dah boleh. Yang hari. Dah. Sekali mari kuliah duha bulan Ramadan, bulan lain jadi macam 70 kali. Dah. Ayo mari dah lah. Jadi kita satu Ramadan insya-Allah hari Selasa. Jadi sampailah ke 28 sampai ke 29 Ramadan hari Selasa. InsyaAllah lah kalau ikut takwim raya hari Khamis. Jadi tahun ni kalau ikut takwim ada 30 hari Ramadan. Kita lepas-lepas dah 29 hari je Ramadan. Tahun ni 30. Jadi kalau ikut takwim hari Khamis tu kita satu Syawal ikut takwim insyaAllah lah. Jadi kita ni sampai di hari Selasa, Rabu Khamis raya tu, ni bolok ni. Nak kelas kedak lagi ni. Mulalah nak tupak lah, nak tapel lah, nak pasang lasir lah, nak pasang syarung kushing lah. Ni. Sebab dalam ni kalau tok duk mikir, kalau raya tu hari Khamis insya-Allah, hari Rabu tu tak ada kelas di Masjid Badar Kolam. Hari Selasa tu kiraan nak biar ada kelas lagi, biar hari Selasa lepas hari tu tak ada kelas lagi. Kita cuti sekali kan. Kita kan tiap-tiap tahun cuti hari puasa sekali. Jadi kalau kita cuti sebelum Ramadan kita cuti dah Selasa 29 Ramadan tu, jadi Selasa lepas Ramadan tu dah lepas hari 6 lagi kena buat kelas dah. Tapi kalau kita boleh buat kelas juga Selasa tu boleh 5 kali Ramadan tahun ni insya-Allah. Jadi hujan tak bunyi. Kemudian saya nak peringat minggu lepasnya, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tapi bukan Qadariyah. Jadi kita sekarang ni gini. Yang pertama, Tuhan letak kudrah di hamba. Kudrah ni Tuhan letak di hamba. Apabila ada kudrah, hamba pun ikhtiar dan usaha. Hamba ikhtiar usaha, kemudian ni beri berkat. Ni kita nak letak 3 perkara ni. Kudrah Tuhan letak di hamba. Bila ada kudrah, hamba pun memilih dan berusaha. Bila hamba berusaha, lepas tu beri bekas jadi. Dia Qadariyah. Qadariyah hak Allah ni mana? Ni ya Allah. Kudrah ni Allah yang jadikan. Kudrah ni Allah buat ni. Allah buat kudrah di hamba. Ikhtiar usaha hamba zahir dan batin. Beri berkah hamba juga. Jadi hak Allah satu, hak hamba dua. Qadariyah pada ni. Tapi oleh kerana kudrah tu Allah yang jadikan, sebab tu pandangan muktamad tak hukum qadah ni kafir, sebab kudrah ni Allah yang jadikan. Lepas Allah jadikan kudrah di hamba, usaha ni hamba sendiri zahir dan batin. Hamba zahir batin hamba. Kemudian hamba ni pula memberi berkah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Dari berkah siapa? Hamba. Itu usaha siapa? Hamba. Kudrah di hamba siapa buat? Allah buat.
Jadi Allah satu, hamba dua. Ini Qadariyah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jadi hamba boleh jadi Tuhan pula dah. Sebab tu dalam kitab Qadariyah ni, Pok Qadariyah ni, yang kita dia kata Majusi lebih bertuah daripada Qadariyah. Majusi lebih bertuah daripada Qadariyah. Dia kata baik Majusi pula dah. Sebab Majusi hanya ada dua Tuhan. Tuhan Nur buat perkara baik, Tuhan Zulmah buat perkara jahat. Kalau Qadar ni, hamba ni Tuhan dah, dan hamba yang kita usus sendiri. Hamba ni Tuhan dah, sebab hamba ni bekah. Jadi banyak Tuhan daripada Majusi lagi. Faham tak ni? Dia Majusi, ada Tuhan Nur, dia buat benda-benda baik. Ada Tuhan Zulmah, dia buat benda-benda buruk. Jadi ada dua Tuhan, Majusi kafir tu. Qadariyah ni lagi banyak Tuhan. Itu usaha hamba, hamba lah Tuhan. Dia bekah hamba, hamba lah Tuhan. Dia bekah. Ada ni. Ini Qadariyah. Kita ahli sunnah, kita ahli sunnah pula, keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan, semuanya qada dan qadar, kudrah ni hak Allah. Itu usaha pun pada zahir je hamba, pada batinnya hak Allah kita usaha. Dia bekah pun hak Allah, bukan hamba. Nak ahli sunnah wal jemaah. Ada. Sekarang ahli sunnah, kudrah dia hamba, Allah yang buat. Berhasil kerja hamba, Allah yang buat. Pilihan hamba ni, pilihan hamba hakikinya Allah juga, tak ada orang hamba ada. Ini kita ahli sunnah jemaah. Qadariyah tidak. Itu usaha ni hamba zahir dan batin tu Qadariyah. Ahli sunnahnya kudrah yang ada di hamba Allah jadikan. Berhasil kerja hamba Allah yang bekah. Itu usaha hamba pada zahir je hamba, hakikat batin hak Tuhan juga. Atau ahli sunnah wal jemaah. Mana ahli sunnah jemaah? Hakikinya 100% hak Allah Ta'ala belaka. Tenaga di hamba Allah Ta'ala yang jadikan. Itu usaha hamba pun Allah Ta'ala yang jadikan. Berhasil kerja hamba pun Allah Ta'ala yang jadikan. Itu bahawa keesaan pada perbuatan sekalian qada dan qadar. Ingat minggu lepas saya ada sebut, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, tapi bukan ahli sunnah wal jemaah. Ni kena beringat ni. Ni ada di tengah kita bawakan ajaran yang seumpama ni. Bukan Qadariyahnya macam mana, hamba tak boleh bekah. Ni. Kalau Qadariyah, hamba boleh bekah. Kalau Qadariyah, sekarang ni mereka berpegang hamba tak boleh bekah. Jadi bukan Qadariyah. Tapi itu usaha hak hamba mutlak, macam Qadariyah. Sekarang kudrah di hamba memang Allah lah yang bubuh. Memang Allah bubuh. Qadariyah pun berpegang kudrah di hamba ni Allah yang bubuh. Jadi puak terpesong ni bukan Qadariyah, tapi bukan ahli sunnah jemaah. Sekarang kudrah di hamba memang Allah yang jadikan. Itu usaha hamba tidak dibekah, memang Allah yang dibekah pada itu usaha hamba. Tapi diri itu usaha ni hak hamba zahir dan batin. Jadi Qadariyah lah situnya. Tapi nak kata Qadariyahnya itu usaha hamba boleh bekah, mereka tidak boleh bekah. Tapi itu usaha hamba ni mutlak hak hamba, zahir dan batin. Itu bukan ahli sunnah jemaah tu. Memang kita kalau sebut cara kasar, tu pun cara kasar, kita akan sebut Qadariyah ni hamba ada pilihan dan perbuatan serta boleh bekah. Jabariyah hamba pilihan dan perbuatan tak ada, hamba ni Tuhan belaka. Ahli sunnah kita dak. Ahli sunnah kita dia kata separuh Qadariyah, separuh Jabariyah. Waktu kadang-kadang kena beringat. Akhirnya ahli sunnah dia macam mana? Hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak hak Tuhan macam Qadariyah. Tapi tak boleh bekah pulaknya macam Jabariyah. Jadi itu bukan ahli sunnah. Tapi memang kita akan sebut cara rekahnya
hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tidak berkah. Kita biasa begitulah. Sekarang kalau kita sebut cara kasar, qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan serta memberi bekah. Itu qadariyah. Jabariyah, hamba tidak ada pilihan dan perbuatan dan tidak memberi bekah. Sebab pilihan dan perbuatan pun tidak ada, bekahnya macam mana? Ahli sunnah wal jamaah, hamba ada pilihan tetapi tak memberi bekah. Jadi qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan serta memberi bekah. Kita ahli sunnah wal jamaah, hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tidak memberi bekah. Tapi berkaitan dengan hamba ada pilihan dan perbuatan ni hanya pada zahir je ahli sunnahnya, batin tak ada hakikinya. Tiba-tiba ni panggil membaca sendiri. Tauhid tadi membaca sendiri. Memanglah kita dengarnya qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan serta memberi bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Itu qadariyah. Sebaliknya kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tidak berkah. Jadi kita ahli sunnah jemaah ni, hamba ada pilihan perbuatan ni macam mana? Pada zahir saja, hakiki tak ada. Nak kena duduk situ. Kita nak mati hak kita ahli sunnah ni. Sekali kita pakai hak hitam pula. Hak tu merah, hak tu biru, hak hitam pula. Kita pakai hak umi lah, ahli sunnah. Betul tak ejaan dia tak? Ahli sunnah wal jamaah. Tetap dah hamba tidak berkah, tu tetap dah. Sekarang ni hamba ada ikhtiar dan usaha. Hamba ada ikhtiar dan usaha ni lah. Hamba ada ikhtiar dan usaha ni. Hamba ada ikhtiar dan usaha. Wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha. Hanya pada zahir. Pada zahir sahaja. Kena mati molek pada zahir sahaja. Pada batin hakiki qada belaka. Dah kalau pada batin hakiki qada belaka, hamba tak ada apa-apa, dah hamba nak ada apa lagi hak Tuhan belaka. Jadi ahli sunnah ni hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir sahaja. Sebab Quran menyanda iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hakikinya alhamdulillahirabbil alamin. Hak Tuhan belaka. Hakikinya keesaan pada perbuatan. Makna pilihan hamba ni perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Usaha hamba ni perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Bukan pilihan hamba perbuatan Allah. Terdetik di hati pun Allah buat. Bukan kata usaha hamba perbuatan Allah. Berkelip mata, buka nadi pun Allah buat. Itu pada hakiki sebenar-benarnya. Dia kata wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang jatuh akidah jabaran yang salah. Hanya berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahirnya, pada zahir sahaja. Jadi hakiki tak ada apa-apa hak Tuhan belaka. Hakikinya iktirar belaka. Hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka warna. Dah kan keesaan pada perbuatan kan, mana pun hak Tuhan belaka lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hak Tuhan belaka macam mana? Sekalian qada kan hak Tuhan belaka lah. Dia kita nak bicara bab itu usaha ni, selagi tak pegang keesaan pada perbuatan, selagi tak pegang sekalian qada dan qadar, pakai duk main gitu lah. Ini pegangan cakap mulut keesaan pada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hak hamba sendiri. Itu bukan keesaan pada perbuatan, tu cakap saja. Akidahnya mensyirikkan Allah pada perbuatan. Syirik ke mana? Dah
kamu berpegang itu usaha ni perbuatan hamba, syirik lah tu. Keesaan pada perbuatan, duk mulut tak jadi. Dia tak faham sebenarnya. Sekalian kodok-kodok, sekian kodok-kodok, sekian kodok-kodok, duk mulut. Lepas tu pilihan hamba, bukan kodok-kodok, dah. Tak ada lah kau panggil. Mana tu kata kita kena faham keesaan pada perbuatan. Sekalian kodok-kodok, pilihan hamba ni pun perbuatan Allah, pilihan hamba ni pun kodok dan qadar Allah. Dia kata hamba wajib berpegang ada pilihan perbuatan pada zahir sahaja, bukan pada batin, bukan pada hakiki. Hakiki batinnya macam Jabariyah lah, hak Tuhan belaka. Kan? Jadi kita minggu ni pun jadi sekitar juga nampak ya. Dia dalam perkara ni kalau kita masih lagi tak boleh nak turuti, kena cari kelas lain. Tak kena cari kelas lain, kena cari guru lain. Hak ni pegangan, tak boleh ni. Tak boleh kata Allah payahnya malah tak ada. Kenapa jadi payah? Kerana kemudian barulah nak bicara hak bab pegangan. Ini sebab gaib belaka ni. Hak zahirnya kita sungguhlah. Hak zahirnya kita belaka, hak zahirnya. Siapa memilih? Kita lah. Kita memilih. Pada zahirnya begitulah. Jadi kalau kita tidak ditanamkan dengan akidah sebelum balik, sekalian qada dan qadar, kita berpegang sebagaimana zahir. Zahirnya kita memilih sendiri, zahirnya pisau memutuskan, zahirnya api yang menghanguskan, zahirnya nasi yang mengenyangkan, air yang menghilangkan dahaga. Zahirnya gitulah. Ada. Betul? Dah. Kodok-kodok Tuhan belaka. Putus kodok-kodok Tuhan. Hangus kodok-kodok Tuhan. Kenyang kehilang dahaga kodok-kodok Tuhan. Gaib tak nampak tu. Jadi kalau tak tanam dengan akidah ni sebelum balik, jadi susah lah. Akhirnya balik serta berakidah dengan akidah yang syirik. Akidah yang terpesong. Semayang tak tinggal budaknya lepas balik, puasa tak tinggal, tapi akidahnya mana? Ni kita ibu bapa ni, kita ibu bapa kalau tidak menunaikan kewajipan dalam bab ilmu usuluddin kepada anak-anak kita, tu kena taubat beradang lah. Kita taubat kepada Allah Ta'ala, terima taubat dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Tapi memang salah kita, salah yang sangat besar. Salah pada usuluddin. Pada usuluddin anak cucu kita. Zahir agama ada. Zahir. Semayang ada, puasa ada, mengaji Quran ada, tutup aurah ada. Tu hak zahir. Hak pegangan tu bahagian kita. Dan kita kalaulah kata tak boleh nak turut, kita daripada mana asalnya? Daripada ibu bapa kita. Ibu bapa kita ada taksir, ada cuai. Sebab itulah kita kena belajar betul-betul, bertaubat betul-betul, sebab kita nak lepaskan cuai ibu bapa kita yang sudah meninggal. Ibu bapa kita berdosa tu kerana cuai. Kita minta ampun kepada Allah untuk ampuni dosa kita dan dosa ibu bapa kita sekali. Itu guna anak. Allah Ta'ala terima taubah kita, Allah Ta'ala ampun dosa kita, Allah Ta'ala ampun dosa ibu bapa kita pula. Dah kadang-kadang sungguh sangat-sangat dah dengar berulang-ulang kali dah, tapi tak boleh nak turut. Dia kata yelah sekalian qada dan qadar, yelah, tapi takkan pilihan qada-qadar juga. Dia peninglah pula kitanya. Ni cerita orang cerdik ni, orang cerdik, orang KL, orang cerdik, orang pakak tinggi-tinggi, tapi alhamdulillah dia bagus. Bagus apa? Dia mengulang.
Akhirnya dia tanya sebab apa tak boleh nak pergi juga. Akhirnya setakat sekalian perkara hak ustaz ajar dan ulang-ulang tu saya pun pegang begitu. Sekalian pegang kodok saya pun pegang. Dah pegang alhamdulillah, tapi takkan pilihan perbuatan kita Tuhan juga. Dan sana kata sekalian. Akhirnya dengan kita-kita pun jadi pening. Yelah, sekarang perkara kodok-kodak, tapi takkan perkara jahat pun kodok-kodak juga. Lelah kita nak jawab. Lelah nak jawab. Memanglah sekian kodok-kodak, tapi takkanlah perbuatan jahat kodok-kodak juga. Lemah kita. Maknanya selama tu berpegang macam mana? Kalau berpegang dengan mensyirikkan Allah pada perbuatan, tak ada. Semayang, puasa, haji, Tuhan tak terima. Ketika pandang orang kata dosa besar tu lah, pasik lagi mubtadi'. Kalau pegang kata kafir tu tak ada benda lah. Tapi memang saya dengar-dengar sekarang ni banyak hak peseng. Macam saya sebut tadi kan, Qadariyah, pilihan dan perbuatan hamba serta memberi bekah dengan kudrah yang Allah letak pada hamba. Kita ahli sunnahnya tak sama. Kita ahli sunnah berpegang juga hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak beri bekah. Jadi tak samalah dengan Qadariyah, sebab Qadariyah berpegang hamba memberi bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Kita ahli sunnah jemaah memang di hamba ni ada kudrah Tuhan letak, tapi yang menghasilkan usaha hamba tu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tapi ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kalau tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, itu Jabariyah. Wajib berpegang tu hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi sama macam Qadariyah lah, sebab Qadariyah pun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Cuma Qadariyah ni lajak pilihan dan perbuatan hamba itulah yang beri bekah dengan kudrah yang letak di hamba. Lajak Qadariyah ni. Kita ahli sunnah jemaah berpegang juga macam Qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi hanya pada zahir. Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan zahir dan batin, tak sama kitanya. Bukan kata pada memberi bekah, memang tak samalah, sebab Qadariyah hamba beri bekah, ahli sunnah hamba tak beri bekah. Pada ikhtiar usaha pun tak sama juga ahli sunnah dengan Qadariyah. Sebab kita ahli sunnah walaupun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir, bukan pada batin, bukan hakiki. Hakiki Tuhan belaka. Qadariyahnya macam mana? Pilihan dan perbuatan hamba mutlak, sebab Tuhan letak dah kudrah di hamba, Tuhan letak dah akal di hamba. Akal berpandang sendiri, kudrah berpandang sendiri, hak hamba sendiri, pilihan dan perbuatan, bukan hak Tuhan dah, sebab Tuhan letak dah. Akal Tuhan letak dah, tenaga Tuhan letak dah. Itu Qadariyah. Kita dah, memang Tuhan letak akal di otak kita, Tuhan letak tenaga di tubuh kita, tapi akal tu makhluk, tenaga ni makhluk tak bekas sama sekali. Akal memilih qada'. Kita berusaha qada'. Akal tu makhluk Allah, makhluk tak bekas. Tenaga makhluk Allah, tenaga tak bekas. Atau kata nak mati tu makhluk tak bekas sama sekali. Makhluk ni hak Tuhan jadilah. Makhluk ni bukan hanya tubuh kita. Ni otak, akal, makhluk Allah. Tuhan letak sifat penglihatan di mata, makhluk Allah. Biji mata, makhluk Allah. Kemudian apa ni? Apa dia panggil tu? Butir mata ke apa? Itulah manik mata. Benda ada lah di mata tu. Sekarang mata tu makhluk Allah. Di mata tu Allah letak satu sifat. Bila ada sifat tu boleh melihat. Kemudian ni telinga kita.
di gegendam telinga Allah Ta'ala letak. Mana ni? Satu sifat yang mana boleh mendengar bunyi-bunyian. Di lidah kita Allah Ta'ala letak satu sifat yang mana kita boleh merasai manis ataupun masing. Di lidah kita Allah letak sifat kalam yang mana boleh berkata-kata. Yang mana terkadang orang ada lidah dia sudah jadi tak boleh nak rasa dah manis masing. Ada penyakit gitu kan. Lidah comel tapi tak ada deria, tak ada dah nak rasa manis masing, tak ada dah. Lidah dia comel tapi bisu. Ada ni. Sebab Tuhan tak jadikan sifat kalam di lidah. Jadi sekarang ni banyak makhluk Allah di tubuh kita. Tenaga makhluk Allah ni kekuatan akal. Akal ni ada hak kuat, ada hak lemah, gitu kan. Ni dia punya akal kita IQ ni kan ada IQ hak kuat, ada IQ hak sederhana. Itu semua makhluk Allah Ta'ala belaka tu. Tenaga di hamba makhluk Allah, IQ di akal makhluk Allah, sifat basar di mata makhluk Allah, sifat samak di telinga makhluk Allah, diri rasa di lidah makhluk Allah, sifat kalam di lidah makhluk Allah. Sampai masa kita bergerak bukan kudrah yang buat, Allah yang buat, makhluk tak bekah. Sampai masa IQ kita memilih makhluk Allah, bukan IQ yang bekah. Sampai masa kita nampak ni, bukan sifat yang Tuhan letak di mata tu bagi nampak, Allah, makhluk tak bekah. Sampai saat kita dengar ni, Allah yang dengar, bukan kegendang tu. Sampai masa kita berkata-kata keluar bunyi tu Allah buat, bukan lidah yang buat. Itu pegangan kita. Sekalian perbuatan Allah, sekalian qada dan qadar Allah, makhluk tak bekah sama sekali walaupun sebesar zarah. Itu sahaja. Tak ada payah-payahnya. Kemah situ kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan pula tadi Tuhan belaka, hakiki Tuhan belaka lah juga pilihan dan perbuatan pun. Tapi kenapa hamba wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan yang hakikinya tak ada? Kerana ayat Al-Quran banyak sangat-sangat Allah menyandarkan perbuatan kepada hamba. Terkadang bukan Allah menyandar perbuatan pada hamba, Allah kita tanya pula hamba. Allah tanya pula hambanya. Allah mana? Allah inilah kaifa takfuruna, betapa engkau kufur, wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Tengok tu, kaifa takfuruna, betapa kufur engkau, wa antum tutla alaikum ayatullah, walah kamu tu dibaca atas kamu akan ayat-ayat Allah, wa fikum rasulullah, dan di kalangan kamu ni kafir Mekah ni lah ada Rasulullah Nabi, betapa lagi kamu kufur. Dia Tuhan tanya, dia macam bukan Tuhan lah. Apa ada ni? Surah Al-Imran ayat yang ke 101 begitulah. Kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Betapa kufur kamu lagi ni kafir Mekah ni. Walha telah dibaca atas kamu kafir Mekah akan ayat-ayat Allah. Dan di kalangan kamu tu Rasulullah bukan orang luar. Nabi Muhammad tu orang kamu, orang Mekah, anak-beranak kamu tu Nabi Muhammad tu. Betapa kufur kamu. Dia Tuhan tanya gitu. Jadi macam bukan hak kodok-kodak ni Tuhan tanya. Itulah kena faham molek ayat-ayat ni. Kerana begitulah kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya balik kepada rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia tidak ada melainkan kesemuanya kalau ikhtiar hakiki milik Allah.
Kita ada ikhtiar majazi je. Hakiki milik Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad. Tuhan, kita Tuhan Rabb ni Tuhan. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad yakhluqu menjadi ia atau kudrah. Ma yasha' akan barang yang ia kehendak, iradah. Wa yakhtar dan barang yang ia pilih. Jadi Allah Ta'ala jualah yang hak ikhtiar hakiki. Pilihan hakiki milik Allah. Pilihan kita majazi, tak ada hakikinya. Perbuatan hakiki perbuatan Allah, perbuatan hamba perbuatan majazi. Milik hakiki milik Allah, milik kita milik majazi. Biar tahu gitu. Jadi hakikinya balik kepada qada dan qadar sekalian. Bicara bab itu usaha, kita berpegang hanya pada zahir, bukan pada batin, bukan pada hakiki. Memang saya dulu kalau ngajar-ngajar bab itu usaha ni, saya berhenti setakat tu je. Ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan tetapi tidak bekas. Jabariyah langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan serta memberi bekas dengan kudrah yang terletak-letak di hamba. Jadi kita ahli sunnahnya macam mana? Hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tidak beri bekas. Tak boleh berhenti gitu. Pilihan dan perbuatan tu hakikinya Allah beri bekas juga. Bukan hanya berhasil itu usaha hamba beri bekas. Diri itu usaha pun perbuatan Allah. Diri itu usaha pun qada dan qadar Allah. Dia kena undur balik. Dia tak boleh cerita setakat tu. Ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Pegangan ahli sunnahnya hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak beri bekas. Hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tidak beri bekas. Jadi tak beri bekas tu sahih lah ahli sunnah jemaah. Hamba ada pilihan dan perbuatan yang kita wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan tapi pilihan dan perbuatan hamba hanya pada zahir, bukan pada batin, bukan pada hakiki. Pada batin hakiki balik kepada qada dan qadar sekaliannya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri pilihan, termasuk diri perbuatan. Pada kitab Minhajul Abidin, bukan pilihan terdetik di hati pun qada dan qadar, bukan usaha berkelip mata pun qada dan qadar, sekalian berlaku qada dan qadar. Sebesar zarah pun tidak terkecuali melainkan qada dan qadar. Yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah, qada dan qadar. Hak berlaku di akhirah tu qada qadar. Jadi yang berlaku di akhirah ni ada penghujung tak? Yang berlaku di akhir ada penghujung ke tak? Tidak ada penghujung. Berarti qada qadar tak ada penghujung. Sekalian qada qadar ni bukan sekalian barang atas dunia, bukan. Sekalian sungguh-sungguh lah. Sebab itulah ilmu Allah, pengetahuan Allah ada penghujung ke tak? Tak ada. Sebab apa yang akan berlaku di hari akhirat Tuhan tahu belaka. Apa yang berlaku di hari akhirat, syurga sama, neraka sama, ada penghujung ke tak? Tidak ada. Tuhan tahu belaka ke tak? Tuhan tahu belaka. Bukan Tuhan tahu belaka saja, bahkan apa yang akan berlaku di syurga dan neraka tidak ada penghujung, Allah telah menentukan pada azal. Tapi apa yang berlaku di syurga tu tak ada penghujung, ketentuan Allah pun tidak ada penghujung. Sesat tu. Sampai masa yang berlaku semuanya qadar perbuatan Allah, kudrah. Semuanya perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah tak ada penghujung ke tak? Tak ada lah. Sebab yang akan berlaku di syurga, neraka tu pun perbuatan Allah. Jadi maknanya qada dan qadar Allah sekalian dan tidak ada penghujung. Lepas tu nak guna ayat mana lagi tak tahulah.
Kita kira ni bukan hak depan-depan kita ni, kira secara umum. Kita pula ada live FB, gitu jelah. Kita ada live FB, maknanya bukan setakat di surau imam je lah. Kemudian ada orang share, ada orang apa, semua kita kena ambil kira belaka lah. Kena ambil kira belaka. Kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir, pada hakiki balik kepada sekalian qada dan qada Allah. Berarti tidak ada apa-apa di hamba. Jadi yang berlaku di hamba ni dikerasi. Bukan setakat dikerasi, bahkan semuanya hak Allah Taala belaka. Zahirnya macam mana? Zahir macam sekarang. Zahir macam mana? Kita memilih, kita buat, kita buat. Ni pada zahir. Ke macam mana mari surah imam? Macam mana nanti nak balik? Nak balik kok sipang lain. Kok sipang ni sibuk. Sipang pandai-pandai lah pilih sipang. Sipang bukan ada satu ni, nampak orang kita ni tujuh satu je. Sipang depan tu nampak kosong je. Tak ada siapa nak pergi. Tak ada tu situ apa dah pusing masuk ke dalam. Ada orang pesan dia kata, Allah kata dia mai duk tupu satu simpang. No, depan ada simpang, tak ada orang pun. Macam ada tu je depan tu, lari daripada tu. Tapi nak ceritanya, kita pilih sendiri, bebas kita pilih. Kok ke mana tu lagi kita pilih. Pandai ni. Bukan kita ditarik, ditolak, dipukau, di remote control, tidak ada. Pada zahir kita bebas, itulah qada dan qadar. Tu sudahlah. Pada zahir kita bebas memilih. Tapi apa yang berlaku di kita, itulah qada dan qadar. Mana apa? Bebas pada zahir, tapi hakikinya terikat dengan qada dan qadar. Mukhtaran zahira, majburan batina, kita tauhid. Ini memilih pada zahir, tapi dikerasi pada hakiki. Jadi mana zahirnya macam mana? Macam sekarang, bebas. Tapi sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, keesaan pada perbuatan Allah yang bersifat dengan wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, semua perbuatan datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Perbuatan Allah yang bersifat kudrah ni sebagaimana kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi kita faridah ni panjang bicara iradah, nak mati molek keesaan pada perbuatan wahdaniyah dan juga bicara bab kudrah. Jadi insya-Allah lah minggu depan barulah kita masuk balik, kita sambung balik hak dalam kitab hak Faridatul Faraid yang kita baca pada Riyah ni sudah beberapa kali. Kita akan sambung, dan barang siapa i'tikadkan bahawasanya Allah Taala jua yang berkah, tetapi berlazim-lazimat antara sebab yang adi. Yang ni ada sedikit kesilapan lagi. Tapi berpegang Allah jiwa bekah tu betul dah, tapi masih lagi ada kesilapan berkaitan dengan hukum adah. Jadi hamba wi bekah, bukan kata hamba wi bekah saja, bukan kata Allah wi bekah saja, bukan itu usaha hamba pun Allah wi bekah juga. Wallahu a'lam. Jadi kita pekah insya-Allah lah. Kita pekah masuk kepada bacaan-bacaan lepas daripada sembahyang. Jadi kita 2 minggu tu dah tauhid saja, dia gitulah. Kadang-kadang satu perkara tu yang kita tak boleh nak berhenti, tidak berhentilah, kita pakai straight. Lepas tu kalau lah kata tu, kalau tak boleh nak turun ni, tengok dalam FB balik, ulang gitulah. Lepas tu kalau tak boleh secara begini, cara umum gini, tanya orang-orang yang lebih mengetahui. Dia tanya orang-orang hak ngaji lama dah, hak mana yang kita rasa lagi rasa macam lekat ke apa, tertanya orang lah pula. Ada ni, tanya orang pula. Kalau tanya saya, jadi kalau pelik-pelik tu, jadi mudah-mudah terasa, akhirnya ngajar setuh pula. Kalau tanya saya, kalau pelik-pelik tu, jadi masa ngajar setuh pula jadinya. Walah seorang je yang buat masalah, tapi seorang pun alah, ada ni akhirnya setuh panjang pula jadi. Baru ni ada orang berkenaan, dia kata orang ngajar ni air masuk, ni arak, air masuk arak, tiba-tiba ambil arak, bukan kodak-kodak dah, hak kita sendiri dah kita pilih. La ilaha illallah. Dia tahu orang ngajar. Sekarang ada air masuk, ada arak, pandai ni. Tidak ada paksa, bukan kata buh pistol di kepala. Okey,
Ambil air masuk, ambil ambil arak, ambil dia ambil arak, bukan qada Tuhan dah tu, dia sendiri. Oh gitu pula dah. Walah kita ni memilih sokmo, dah memilih kan. Ni air masak dengan arak, kita memilih sokmo. Ngaji Quran ke, mengupak ke, apa ke, kita milih belaka ni kan. Ke bukan kita memilih nak tengok benda baik ke, nak tengok benda buruk ke, nak dengar benda baik ke, nak dengar benda buruk ke, nak cakap benda baik ke, nak cakap benda buruk ke. Bukan kita memilih. Kau tak dah dia buat bandingan. Ni air masak, ni arak. Tiba-tiba dia pun ambil arak. Bukan kau tak Tuhan. Itu kita sendiri. Cuma kita dah benda tu perkara jahat. Kita sendiri semua percakapan. Dia pegangan pun bukan hak Tuhan, hak kita sendiri. Salah begitu tu. Memang segala-galanya zahir kita memilih sendiri belaka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.